Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan graf gerakan untuk subtajuk graf laju masa. Hari ini saya akan tunjuk macam mana kita menyelesaikan soalan untuk beberapa soalan yang saya pilih lah. Okey, jadi kita tengok soalan 7. Okey, yang ni awak salin dalam buku latihan dan salin juga dengan cara penyelesaian. Okey, soalan A. Apakah yang anda faham berkenaan pergerakan zarah pada tempoh 12 dan 26? Jadi tempoh ni lah. Okay, kalau kita tempoh ni, kita tengoklah apa yang kita boleh katakan. Okay, kalau graf laju masa kita pernah bincangkan sebelum ni. Kalau graf dia macam ni, ini adalah tempoh pecutan. Okay, pecutan. Bila tempoh dia macam ni, ini adalah laju seragam. Dan apabila dia turun, ini adalah nyah pecutan. Okey, nyah pecutan. Jadi, kalau kata soalan ni, kita boleh katakan kenderaan ataupun zarah itu, zarah dalam keadaan laju seragam. Okey, sebab dia mendatar. Graf ni mendatar. Okey, jadi ini kita boleh katakan dalam keadaan laju seragam. Yang kedua, 7B, hitungkan kadar perubahan laju dalam MS. Okey, MS negatif 2. Jadi kadar perubahan laju, okey, awak kena ingat dia punya formula dia. Dia dalam MS negatif 2 atau KMJ negatif 2. Awak tengoklah dia bila ada negatif 2 ni ataupun kuasa 2 ni, maksudnya ini adalah tentang kadar perubahan laju. Okey, yang ni kita boleh kata kita ambil laju akhir tolak laju awal per tempoh masa. Okey, per tempoh masa. Jadi kalau kita tengok soalan 1 ni, okey, B1 ni, kita tengok dia nak 12 saat yang pertama. Jadi 12 saat yang pertama dekat sinilah dia punya tempoh dia. Jadi laju akhir dia dekat sini. Okey, laju akhir dia dekat sini. Jadi kita tengok laju akhir dia adalah, okey, kita tulis kadar perubahan laju sama dengan 10. Laju awal dia pada titik awal ni kosong. Tempoh masa dia 12. Okey, jadi tekan kalkulator. Okey, dapatlah jawapan dia. Okey, awak tekan kalkulator, awak akan dapatlah jawapan dia. Okey. Jadi 10 bahagi 12, 0.833. Okey, 4 saat terakhir. Kalau kita tengok 4 saat, di sinilah sebab 30 tolak 26 sama dengan 4. Jadi 4 saat terakhir di sini. Jadi kadar perubahan laju dia, kita tengok laju akhir dia. Laju akhir dia adalah 15. Tolak dengan laju awal dia. Dekat sini laju awal dia 10. Bahagi dengan 4 lah. Jadi 15 tolak 10 bahagi 4.
1.25. Okey, jadi awak akan dapat 1.25. Okey, hitung jumlah jarak yang dilalui oleh Zara itu dalam tempoh 30 saat itu. Okey, jadi bila jarak, dia nak jumlah jarak. Okey, saya tunjuk di sinilah. Yang ni untuk C. Okey, untuk C, dia nak jumlah jarak. Jadi jarak sama dengan luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Jadi kita tengok, kita bahagikan kawasan A, B, C. Kita keluarkan A dalam bentuk segitiga. Okey, jadi 1/2 darab panjang, darab lebar. 1/2 panjang dia 12 darab 10. Jadi awak dapat 60. Okey, 60. Okey, B dia. Okey, yang ni segi 4. Tinggi dia 10. Ni saya tunjuklah, sini 12, sini 10. Okey, sini 26 tolak 12. Okey, jadi awak akan dapat 14. Okey, luas dia panjang darab lebar 10 darab 14. Jadi 140 meter. Okey, C dia adalah bentuk trapezium. Okey, kalau bentuk ni berdepan dengan ni, kita panggil dia pada lebar ataupun tinggi dia lah. Okey, yang ni, ini kita tahu panjang dia sama dengan 4. Sini 10, sini 15. Jadi trapezium A tambah B darab lebar ataupun tinggi lah. 1/2 A dia 10 tambah 15 darab 4. Okey, jadi awak akan dapat 50 meter. Okey, 50 meter. Jadi luas dia, jumlah jarak sama dengan A tambah B tambah C. Jadi A dia tadi 60 tambah 140 tambah 50. Jadi awak dapatlah 250 meter. Okey, itulah bentuk ataupun cara kita nak jawab bagi soalan jarak. Okey, tengok kepada purata laju. Okey, bila purata laju ni, kita kena ingat dia punya formula dia. Okey, purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi awak dah kira, awak dah dapat jarak iaitu 250 meter. Awak tengok jumlah masa dia adalah 30 saat. Jadi bahagi 30. Jadi 250 bahagi 30. 8.33 saat. Okey. Jadi macam itulah nak jawab soalan penuh bagi graf laju masa. Okey.